Hari itu kalau kamu ingat lagi, kita masuk bab baru. Iaitu graf gerakan bab 7 dalam buku teks kamu muka surat 182. Dan kita bincang-bincang sampai ke muka surat 188. So kita ingat balik, cuba tengok balik apa yang kita dah buat hari Isnin yang lepas. Hari Isnin lepas kita tengok bagaimana melukis graf jarak masa berdasarkan jadual jarak masa. Lepas tu kita lukis graf jarak masa berdasarkan persamaan. Kalau tak diberi jadual, diberi persamaan, jadi boleh lukis juga graf jarak masa. Lepas tu ni satu lagi persamaan, dalam contoh 3 kita lukis graf jarak masa juga. Kemudian bagaimana kamu mentafsirkan graf jarak masa. Kalau graf tu, kecerunan graf tu positif, kecurunannya sifar dan kecurunan negatif positif, bagaimana kamu mentafsir graf jarak masa. Kemudian kalau diberi pula graf jarak masa jenis yang kedua, graf kecerunan positif, kecerunan sifar dan kecerunan negatif, apakah tafsiran bagi graf jarak masa tersebut. Kemudian kita ulang kaji sikit. Tingkatan 2 kita ada tingkatan 2 kamu belajar kecerunan garis lurus, jadi kamu nak pakai rumus kecerunan untuk menentukan laju. Kita akan gunakan kecerunan untuk menentukan laju. Apabila kita ada graf jarak masa, maka cabut ni. Guys. Kalau ada graf jarak masa, maka kita boleh gunakan kecerunan untuk mencari ke laju, untuk cari laju. Okey. Itu contoh 5, kita selesaikan contoh 5. Okey. Dan kita hari ini kita sambung kepada contoh 6. Contoh 6 muka surat 189 kalau ada teks dengan kamu. Baik. Kita masih lagi dengan graf jarak masa kita. Jarak masa sistem 24 jam. Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Dah habis dah Aidilfitri kan? Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Ini gambar ni lah, graf ni. Tentu jarak keseluruhan. Jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Okay, kalau kita tengok kepada graf ini, kita tengok balik sebelum ni, kita tengok satu bentuk graf macam ni. Bagaimana kita mentafsirkan? Okay. O ke P maknanya dia pergi, P ke Q sampai di tempat yang dituju, Q ke R bermakna dia bergerak balik ke tempat asal. Jadi dekat sini cerita Sahana ni, Sahana berbasikal ni macam mana? Berapa jarak keseluruhan? Mula-mula dia pergi 2 km, lepas tu dia berhenti, lepas tu balik ke tempat asal 2 km lagi. Jadi dia jarak 4 km. Okey, macam tu. Yang ni pergi, yang ni balik. Itu 4 km. Okey, baik. Yang kedua, nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km ke pejabat pos. Okey, sini kamu ada jarak. Kamu ada jarak 2 km, ada kelajuan, ada jarak, jarak 2 km, ada laju 8 km per jam. Baik, ingat balik segitiga, kalau siapa yang terlupa ni segitiga, jarak, laju, masa. Nak cari jarak, laju, jarak, masa. Ada sama kan, laju, jarak, masa. Nak cari laju, jarak bahagi masa. Ingat macam tu. Lepas tu nak cari masa, jarak bahagi dengan laju. Kalau saya anak murid cikgu ingatkan hafal segitiga datuk saya tua. Datuk saya tua ni distance, speed. Ini distance, jarak, speed, laju, time, masa. Hafal segitiga ni, datuk saya tua ni. Okay. Sama juga maksud dia dengan jarak, laju, masa. Jadi kalau kamu ada jarak, ada laju, boleh tak kita cari masa? Kita boleh cari masa kan? Kita boleh gunakan segitiga jarak, laju, masa ni.
Jadi kita, untuk jawab soalan B, jawab soalan A bahagian 2. Okey. Kita gunakan nak cari masa sama dengan apa dia ni? Nak cari masa ni. Apa bagi apa kelas? Nak cari masa, jarak bahagi dengan laju. Jarak bahagi dengan laju. Okey, jarak kita 2 km. Unit ni kena hati-hati. 8 km per jam. Okey, ini 1, ini 4. Kilometer ni hapus. Kuasa negatif 1 kalau naik atas dia akan jadi jam kan? 1/4 ialah 0.25 jam. Ataupun berapa minit ni? Kalau kamu darab dengan 60, 0.25 darab dengan 60 berapa? 15 berapa? 15 minit. 10 minit. Kalau dalam minit ini jawapan kamu. Kalau dalam jam ni jawapan kita. Jadi untuk jawab soalan A, kita dah tahu, kita dah selesaikan A1 dengan A2 ni. Cari nilai T, maksudnya ni sekarang ni dia nak dalam waktu sistem 24 jam kan? Okey, ini memanglah jawapan ni tapi tak selesai lagi. Apa jawapan T ni sebenarnya? Tambah 15 minit dari sini. Dia akan jadi waktu dalam sistem 24 jam ialah pukul apa? 9.35, betul? Pagi kan? Ini kan pagi 9.35 tapi sistem 24 jam mesti ada 4 digit. Jadi T ni jawapan dia ialah, ni tak selesai ke ni? Ni tak boleh ni. Ni selesai. T sama dengan 0935. Dia tak ada unit kalau dalam sistem 24 jam tu. Okey, itu untuk soalan bahagian A. Okey, bahagian B pula. Huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Ingat tak lagi kalau kita nak huraikan, kita kena cerita 3 perkara, jarak, laju, masa. Okey, berapa jarak Sahana ni? Sahana ni berbasikal berapa jauh? Sahana berbasikal, tadi kita dah kata dah berapa kilometer kita cakap tadi? Daripada rumah ke pejabat pos. Sini pejabat pos, sini rumah. Okey, berbasikal 2 kilometer. Kan? Sebab dia nak tanya dari pejabat pos ke rumah. Terbalik. Pejabat pos ke rumah, balik rumah. Okey, balik rumah. Berapakah masa yang diambil? Berapakah jarak yang diambil? Dan berapa laju? Berapa laju? Jadi, macam mana kita nak cari laju? Macam mana kita nak cari laju? Ini dah ada dah jarak. Selama masa berapa? Ini berapa minit ni beza dia ni? Berapa minit ni? Kalau sampai pukul 10 ada 10 minit kan? Sampai pukul 10.10 tambah lagi 10 minit. Maknanya selama 20 minit. Sekarang ni kamu dah huraikan dari segi jarak, dari segi masa, kena cari laju. Jadi laju ni, laju di kecerunan ni, garis lurus ni. Laju di situ, macam mana kita nak cari? Kalau graf jarak masa, nak cari laju, kita cari kecerunan. Ingat tu, kalau graf jarak masa, nak cari laju, maknanya kita cari kecerunan bagi garis lurus ini. Sebab dia balik kan daripada pejabat pos ke rumah. Okey, apa koordinat dekat sini? Apa koordinat dekat sini? 09502. Okey, apa koordinat dekat sini? Paksi X 10, 10, paksi Y 0. Okey, cari kecerunan. Kecerunan sama dengan Y1 tolak Y2, betul? Y1 tolak Y2, cikgu ambil nombor yang ni nombor yang besar ni, 2 tolak 0. 2 tolak 0 bahagi dengan 0950 tolak 10, 10. Atau kamu nak gunakan 0 tolak 2, boleh juga. 10, 10 tolak 950, boleh juga. Okay, jawapan kamu akan jadi sama. Jadi bila kamu kira ni atas ni 2, bawah ni berapa? Berapa minit beza ni? 20 minit tadi kan? Betul? 20 minit. Okey, ingat ini minit, ini kilometer, tapi kita menggunakan kelajuan kita ni ialah dalam kilometer per jam. Jadi minit ini kamu kena tukar pada jam. Kena bahagi dengan
60. Okey, kena bahagi dengan 60. Okey, 2 bahagi dengan 20 per 60. Berapa? Berapa? Macam nak selesai ni? 2/1, 2/10, 60 ni naik atas. Kan, 60 bahagi 10 sama dengan, ini pun boleh potong, 6 kilometer. Ni ada negatif sebab yang ni, bawah ni negatif sebab nombor ni besar daripada yang kiri ni. Dia akan jadi negatif. Atas ni pun dia akan jadi negatif. So jawapan ni negatif nanti. Jawapan ni pun negatif, jawapan ni negatif 6 kilometer per jam. Tapi kita tak ambil negatif tu sebab negatif tu menunjukkan dia balik semula ke tempat asal. Ingat balik tafsiran tafsiran graf jarak masa tu. Negatif ni kita tak ambil sebab ia menunjukkan pergerakan tu kembali ke tempat asal. Jadi kat sini Sahana berbasikal 2 km selama 20 minit dengan kelajuan 6 km per jam. Macam tu. Itu cara kalau kita nak huraikan satu graf gerakan. Itu contoh 6. Boleh? Boleh. Ya, bagus. Ada tak lagi yang masuk? Baik. Bagaimana pula dengan gerakan dengan kelajuan berbeza? Baik, bila kita pergi satu tempat, kita tak akan bawa kereta sama je laju kan. Gerakan dengan kelajuan berbeza ni berubah sepanjang kelajuan sesuatu gerakan biasanya berubah sepanjang satu perjalanan. Jadi dalam situasi ni kita kena cari laju purata. Macam contoh-contoh sebelum ni kita cuma ambil satu saja satu kelajuan saja. Okay. Jadi kalau ada beberapa kelajuan, kita ambil kelajuan purata. Purata ni macam min, cari purata. Iaitu kamu cari jumlah jarak yang dia lalui bagi jumlah masa yang diambil. Tetap juga ada kaitan ni. Kaitan datuk saya tua tadi, jarak laju masa. Tetap juga kita masih menggunakan kaitan antara jarak laju masa ni. Cuba tengok contoh 7 ni, Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Muar ialah destinasi terakhir. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkap. Segamat ke Muar melalui Tangkap. Okey, hitung laju purata, nampak? Laju purata, perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. Kenapa dia suruh cari laju purata? Dia tak suruh cari laju je. Sebab kamu tengok ni, kecerunan ni berbeza. Kecerunan berbeza menunjukkan laju berbeza bagi graf jarak masa. Baik, jika kadar perubahan jarak terhadap masa, kadar perubahan jarak versus masa, ni maksudnya terhadap masa ni melawan masa lah. Kereta dari Segamat ke Tangkap ialah 50 km per jam. Kamu tengok unit pun kamu tahu ni kelajuan Ni ayat panjang. Ini ialah ayat panjang. Kadar perubahan jarak terhadap masa, ini maksudnya apa? Laju. Itu ialah laju. Okay, hitung jarak di antara Tangkap dengan Muar dalam kilometer. Okay, ini soalan yang B. Maksudnya daripada dua graf ni, macam mana kita nak selesaikan yang B ni. Kemudian huraikan. Huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Dari sini sampai ke Muar ni. Okay, kamu kena huraikan. So ini macam mana kita nak selesaikan? Okay, yang satu dulu Baik, yang pertama, hitung laju purata. Apa rumus laju purata tadi? Jumlah jarak, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, berapa jumlah jarak daripada Segamat ke Tangkap? Tak tahu, tapi Segamat ke Muar ni 80 80 km. Berapa jumlah masa yang diambil daripada Segamat nak ke Muar ni? 1,5 jam. Okey, jadi jawapan ni berapa? Ini kamu tekan kalkulator tu dapat contoh jawapan tu 53, 1/3. Dia dapat 53.333 Apa boleh dapat jawapan tu pun kita terima juga. Per jam. Okey, ini laju purata daripada Segamat ke Muar. Baik, yang kedua, jika kadar perubahan jarak terhadap masa. Ini maksudnya kita mencari apa ni? Kadar perubahan jarak terhadap masa. Maksudnya kita mencari kelajuan Jadi ini yang B ni kita cari jumlah jarak sama dengan
kita pakai ni, pakai formula ni juga. Guna formula yang sama ini juga. Nak cari jumlah jarak, kamu darabkan laju purata dengan jumlah masa. Jumlah jarak sama dengan laju purata darabkan dengan jumlah masa. Sebab kita darab silang tu kan. Laju purata diberi kat sini 50 km per jam daripada Segamat sampai ke Tangkak. Laju 50 km. Sebenarnya tak payah pakai ni pun laju purata, kita cuma ambil laju je ni. Jarak sama dengan laju darab dengan masa. Tak apa, darab dengan jumlah masa, darab dengan 1 jam. Ini masa yang dia ambil, 1 jam. Okay, jadi jumlah jarak ni ialah 50 km. Ini laju mesti unit ni, kilometer per jam. Okay, jadi kilometer per jam bahagi dengan jam. Mana hilang kilometer ni? Jumlah masa. Kilometer per jam bagi darab dengan jam. Oh, salah. Salah. Kilometer per jam darab dengan jam. Bila potong jam ni tinggal kilometer. Okay, itu cara kita macam mana nak tengok unit kita betul ke tak betul. Okay, sekarang ni jarak antara Tangkak dengan Muar. Okay, Tangkak dengan Muar ni, jarak antara Tangkak dengan Muar berapa kilometer? Ni semuanya ialah 80 km. Jarak daripada Segamat ke Muar 80 km. Okay, tadi kita tengok jumlah jarak dari mana ni? Daripada Segamat ke Tangkak 50 km. Sini 50 km. Jadi daripada Muar ke Tangkak 30 km saja. Macam mana kita nak dapat? 80 km tolak dengan 50 km, jawapannya 30 km. Jarak daripada mana? Daripada Segamat ke Tangkak. Dengan gunakan sebenarnya tak payah cari laju purata ni pun. Ini kita cuma ambil jarak laju masa. Nak cari jarak laju darab masa pun boleh juga. Macam tu. Tapi kalau kamu gunakan laju purata maknanya tak salah lah juga sebab sini ada jarak, ada laju, ada masa. Okay. Baik, selesai yang tu. Okay, yang C pula. Selesai dulu. Oh, C. Baik. Kalau jawab soalan C ni, kalau kita nak huraikan, kita mesti ada 3 perkara. Mesti ada jarak, laju, ada masa. Okay, dari Segamat ke Muar, daripada mula sampai habis lah kan. Jadi kereta ni bergerak sejauh, macam panggil ni jawapannya. Kereta bergerak sejauh 80 km dalam tempoh 1,5 jam. Ni, dalam tempoh 1,5 jam, bergerak 80 km dengan purata laju 53 1/3 km per jam. Kena ada jarak, masa, laju. 3 benda. Kalau nak huraikan gerakan sebuah objek. Kita mentafsir kelajuan tu berdasarkan objek. Objek. Kalau objek tu ialah basikal lah. Kalau kata orang tu bawa basikal, orang tu berhenti, bukan kira kelajuan orang itu, kelajuan basikal itu. Jangan confuse pula. Baik. Seterusnya, kita nak pergi pada penyelesaian masalah yang melibatkan graf jarak masa. Graf jarak masa akan membantu kita mencari kelajuan. Macam mana kita nak cari kelajuan? Guna apa? Rumus apa? Rumus apa kelas? Kalau kita ada graf jarak masa, rumus apa? Jarak masa. Selain daripada tu? Bahagi. Apa dia? Apa yang bahagi apa? Jarak bahagi. Jarak bagi masa nak cari apa? Laju kan? Kalau daripada graf? Kalau dari graf macam mana cara kita cari kelajuan? Kecerunan. Okey. Apa formula kecerunan? Ada beberapa. Syuhada ada, Raudah ada, Erisha ada, Syazwani ada. Cuba jawab. Macam mana nak cari kecerunan?
Jawab. Macam nak cari kecerunan, dia nak selesaikan masalah ni. Dalam ramai-ramai, cuba jawab. Nak Adam je, kadang Adam je, orang yang sama je. Erisha. Jarak Ada tak Erisha tu? Jarak mencancang. Jarak? Mencancang. Lagi? Bagi dengan jarak mengufuk. Okey, itu satu cara. Satu lagi, cara nak cari kecerunan orang lain. Suruh kamu. Cuba tulis. Tulis dekat chat tu. Semua orang, siapa yang tahu. Ada berapa cara boleh cari kecerunan? Ulang balik ni form 2 ni. Tadi Risha beritahu jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Okey, yang tu satu cara. Bagi dua cara lagi. Tulis dekat ni mesej tu. Y2 tolak Y1 per S2 tolak S1. Okey, betul Razik. Orang lain? Ini rumus guna rumus. Razik cakap guna rumus Y2 tolak Y1 per S2 tolak S1. Okey, satu cara lagi. Okey, kita dah dapat dua cara cari kecerunan. Satu tadi Erisha kata jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Okey, Razik cakap guna rumus ni Y2 tolak Y1 per S2 tolak S1. Okey, satu lagi cara. Type dekat ni mesej tu. Okey, mana ada negatif tak Wani? Kena ada negatif pintasan Y per negatif pintasan X. Negatif ada, mesti ada. Pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey. Ini tiga cara, ingat ini tiga cara. Pilihlah mana-mana cara yang kamu rasa boleh membantu kamu menyelesaikan masalah. Okay, sekarang kita tengok contoh 8. Baik, graf jarak masa yang tak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Jadi ada lagi ruang kosong kat sini sebab ada masa sampai 3 jam ni kan. Ada something kat sini. Contoh. Baik, Encik Tan berhenti di Rawang untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. Tak sampai lagi, tak sampai Lumut lagi. A. Jika laju purata kereta Encik Tan dari Seremban ke Rawang ialah 66.2/3 km per jam. Laju purata. Okey, hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang. Hitung jarak antara Seremban dengan Rawang. Maksudnya kena cari sinilah kan? Kena cari sini. Baik, B pula. Diberi bahawa jarak antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km. Seremban sampai ke Lumut 300 km. Tak tahulah Lumut tu something kat sini lah katnya. Okey. Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km sejam untuk sampai di Lumut dari Rawang. Dari sini ni. Dari sini lah sebab dia berhenti tadi kan. Okey, lengkapkan graf jarak masa yang diberikan untuk mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Okey, kita tengoklah contoh penyelesaian masalah ni. Yang pertama, soalan A minta jarak. Okey, soalan A disuruh hitung jarak antara Seremban dengan Rawang. Soalan B melengkapkan graf jarak masa bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Jadi untuk yang pertama ni, ada laju, ada masa sini 1,5 jam, kita boleh cari jarak. Okey, kita gunakan segitiga jarak, laju, masa. Nak cari jarak, laju, sebab ni duduk sebelah-sebelah, laju jarak masa. Okey, boleh guna rumus itu. Yang untuk jawab soalan B, tentukan jarak antara Rawang dengan Lumut dari sini nak ke atas ni. Okey, kita boleh juga gunakan segitiga jarak laju masa ni. Kita nak cari masa, jarak bahagi dengan laju. Okay, kemudian kita lengkapkan graf jarak masa. Senang je. Okey, kita selesaikan. Jarak sama dengan laju yang diberi dalam soalan. Okey, darabkan dengan 1,5 jam dan yang kita boleh baca daripada graf dapat 100 km. Itu jarak antara Seremban sampai Rawang. Okay, selesai dah A tu kan? Okay.
Jadi jawapan A, jarak antara Seremban dengan Rawang ialah 100 km. Soalan B pula. Jarak antara Rawang dengan Lumut ialah 300 tolak dengan 100 km. Dia dah bagi sini keseluruhan perjalanan Seremban ke Lumut ialah 100. Okay. Dan kamu dah dapat jawapan 100 km daripada Seremban ke Rawang. Sini dah 100. Okay. Maknanya ke atas lagi ni ialah 200. Barulah jumlah perjalanan, 300 lah kan. Kalau lukis ni kita akan lukis 300. Tapi bezanya ialah 200 km. Okey. Jadi jarak antara Rawang dengan Lumut ni ialah 200 km. Okey. Jadi gunakan segitiga jarak laju masa tadi. Cari masa maknanya jarak bahagi dengan laju. Jarak bahagi dengan laju. Segitiga jarak, laju, masa, segitiga ni. Okey. Masukkan jarak 200 km sebab dia tanya antara Rawang dengan Lumut je. Okey, ni tadi Seremban. Sini Rawang. Sini pun Rawang lagi. Dan di atas ni. Okey. Jaraknya 200 km. 80 bahagi dengan kelajuan 80 km sejam dia bagi dalam soalan. Okey, kita dapat masa 2,5 jam lagi. Maknanya kamu kena tambah. Kita kena tambah sini daripada 2,5 tu tambah lagi 2,5 jam. Apa tak ni? Ini sejam, 2 jam, tambah lagi setengah jam sini. Jadi gambar kamu ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Lepas tu lukis. Sambung kat sini. Sambung kat sini. Okey, daripada Rawang tadi, lukisan kamu tu. Tinggikan sikit. Okey. Lepas tu paksi pun panjangkan sikit. Okay. Biasanya dia akan adakan ruang jawapan untuk soalan macam ni. Kalau keluar dulu dia akan keluar kertas 2. Jadi ada ruang jawapan ni, dia akan panjangkan sikit di bawah ni. Kamu kena ni lah, kamu ikut skala bawah ni. Tambah. Ini setengah jam dah. 1 jam, 2 jam. Skala mesti sama skala mesti sama. Kalau sini 2 kotak kamu pilih 1, 2 kotak pilih 1, 2 kotak pilih 1. Jangan sini 2, tiba sini 1, sini 1, sini 3, lepas tu sini 1 kotak 4, 1 kotak 5. Salah skala mesti seragam. Jadi bila kamu dah lengkapkan graf seperti ini, kita boleh kata bahawa jarak antara Rawang dengan Lumut ialah 200 km dan masa yang diambil ialah 2,5 jam. Itu contoh penyelesaian masalah. Boleh? Okey, satu lagi contoh yang terakhir. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan 2 buah kereta antara Kuala Lipis dengan Cameron Highland. Graf PBQ yang mana? Warna apa? Graf PBQ ni warna apa? Warna hijau. Okey, graf PBQ tu warna hijau. Mewakili perjalanan Encik Manaf bersama keluarganya dari Cameron Highland ke Kuala Lipis. Maknanya P ni kat sini Cameron Highland balik ke Kuala Lipis. Okey. Untuk menghadiri majlis perkahwinan sepupunya. Graf OABC mewakili perjalanan keluarga Encik Raven dari Kuala Lipis ke Cameron Highland. Ini samalah daripada Kuala Lipis nak pergi Cameron Highland. Jadi itu gambar yang warna pink. Okey, ini warna pink. Satu garis warna pink, satu lagi garis warna hijau. Baik. Itulah graf OABC mewakili perjalanan keluarga Encik Raven dari Kuala Lipis ke Cameron Highland untuk bercuti. Okey. Soalan pertama, diberi kadar perubahan jarak terhadap masa. Kadar perubahan jarak terhadap masa maknanya ini jarak versus masa, time. Jarak, graf ni lah graf jarak melawan masa. Cari kadar perubahan jarak terhadap masa maknanya mencari kecerunan. Cari kecerunan maknanya kita cari apa? Laju. Tapi dekat sini dia kata laju OA dengan laju BC sama. Jadi kita boleh cari nilai T tu. Itu gambaran awal bila baca soalan penyelesaian masalah. Okey, yang kedua, laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km per jam. Ini maklumat dibagi. Sebab apa kita boleh guna maklumat tu untuk hitung beza masa dalam minit. Ingat ini jam. Hati-hati. Kedua-dua perjalanan untuk sampai ke destinasi masing-masing. Hitung beza. Beza maknanya kamu akan guna operasi tolak. Bila tengok perkataan beza tu maksudnya ada operasi tolak kat situ.
Tolak antara dua kuantiti untuk sampai ke destinasi masing-masing. Okay, sekarang kita tengok macam mana dia selesaikan. Okay. Yang pertama, kamu hitung T yang ni diberi kadar perubahan jarak terhadap masa OA dan BC adalah sama, hitung nilai T. Ini tujuan kita memang nak cari nilai T. Yang kedua, kita nak hitung beza masa. Jadi yang kedua ialah menghitung beza masa bagi kedua-dua buah kereta ini untuk sampai ke destinasi masing-masing. Maksudnya Encik Manaf tu sampai ke Kuala Lipis, kemudian Encik Raven sampai ke Cameron Highland. Beza masa dia sampai tu. Sebab dia gerak sama kan. Okay. Yang pertama, nak cari masa, kalau gunakan graf jarak masa, nak cari kadar perubahan jarak terhadap masa tadi cikgu cakap apa? Laju kan? Okay, laju ni, laju OA dengan laju BC sama. Jadi kita boleh kaitkan kecerunan OA dengan kecerunan BC sama. Okay, kecerunan OA dengan kecerunan BC sama. Yang kedua, masa yang diambil oleh Encik Raven ialah T. Kita nak tentukan masa yang diambil oleh Encik Manaf, kita gunakan rumus segitiga jarak laju masa. Nak cari masa, jarak bahagi dengan laju. Okay. Kemudian kita buat jalan kerja. Okay. Jalan kerja yang pertama, kecerunan OA. Kecerunan OA ni, cuba besarkanlah sikit ni. Kita besar lagi. Okay. Yang A ni. Kecerunan OA maknanya kita akan ambil dua koordinat dekat sini. Satu ni 00. Satu lagi ni berapa? 52, 65 kan? 52, 65. Okey, cari kecerunan koordinat yang pertama daripada OA. Ni OA. BC. BC ini koordinat berapa ni? 77, 65. Dekat B. Dekat C ni apa koordinat dia? T yang kita nak cari ni 135. Okey, makna kecerunan dua ni sama. Masuk dalam formula kecerunan, tadi kamu dah cakap kecerunan dia Y2 tolak Y1 boleh kan? Okey, 65 tolak 0. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. 52 tolak 0. Sama dengan, itu bahagian pertama. Kelajuan yang pertama. Okey, samakan dengan yang ni pula. 135 tolak 65, okay, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. X2 kita T tolak 77. Ni dah sampai pada ni algebra je lah. 65 bahagi dengan 52. Lagi. Ini berapa? 135 tolak 65 apa? 70 70 per T tolak 77. Ni macam nak selesaikan. Ini dah bukan ni lagi, ini dah algebra biasa je. Darab silang. Ini ada dua sebutan, hati-hati, bawa dua-dua naik ke atas. T tolak 77 sama dengan 70 darab dengan 52. Okey, lagi. T tolak 77, apa nak buat ni? 65 nak buat apa ni kelas? Bagi Bagi. Kenapa nak kena bagi? Sebab ini maksudnya darab. Bila darab kita pindah jadi bagi. Okey, ni kena selesaikan ni. Selesai ni, selesai dulu yang sebelah kiri ni, kecilkan dulu nombor ni dapat 56. T tolak 77 sama dengan 56, T sama dengan 56 campur 77, T ialah 133. Dah selesai dah ni. Tapi apa kesimpulan yang kita boleh buat? T masa ini ialah 133 minit. Dalam minit dalam minit. Sebab ni kilometer per minit. Okey. Baik, selesailah A kita. Sekarang kita tengok B pula. B kita laju purata. Cikgu duplicate sikit slide ni. Okey. Sekejap ni. Kejap ya, kejap. Dah selesai tadi A A dah selesai. Kita buat kemas-kemas sikit kat sini. Sekejap. Tahu ini banyak masa Selesai lah tu. Okey. Yang B pula. Bagi ruang sikit tak nampak pula. Laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km. Hitung
beza masa kedua-dua perjalanan untuk sampai ke destinasi. Ini jumlah masa kita dah kira tadi 133 minit. Baik, jumlah masa perjalanan ialah jarak masa kan segitiga jarak laju masa. Masa ialah jarak bahagi laju. Jadi sekarang ni jarak keseluruhan perjalanan, okey, masa sama dengan jarak keseluruhan perjalanan 135 km bagi dengan jumlah masa 133 apa pula? Betul ke jawapan ni? Apa yang kita nak buat sekarang ni kelas? Kita mencari apa? Yang ini siapa punya masa? Yang 133 ni siapa punya masa untuk sampai ke destinasi? Bagi idea kelas. Padang balik, salah konsep. Okey. 133 minit ini masa siapa? Encik Raven ke Encik Manaf untuk sampai ke destinasi? Raven. Encik Raven. Okey, ni Encik Raven kan? Encik Raven. Okey. Masa yang diambil oleh Encik Manaf apa? Sebab kita nak cari beza ni. Ini kita dah dapat masa Encik Raven. Masa yang dilalui oleh Encik Manaf macam nak cari? Masa yang dilalui oleh Encik Manaf. Encik Raven dah dapat dah. Okey, masa yang dilalui oleh Encik Manaf ya. Kita pakai segitiga jarak laju masa ni. Masa sama dengan, okey, jarak Encik Manaf ni berapa? 135 km juga, betul? Okey, laju Encik Manaf ni, tu sebab dia bagi dalam soalan ni. Sebab ni Encik Manaf ni. Laju dia 72 km per jam. Okey, kalau kamu kira yang ni dapat 1.875 jam. Kilometer ni hapus jarak jam ni naik atas dia akan jadi jam. Tapi yang ni tadi minit. 133 kereta Encik Raven ni 133 minit. Yang ni kamu kena tukar jadi minit juga. Darab dengan 60. Okay, kalau kamu tekan kalkulator dapat 112.5 minit. Okay, bila nak cari beza, tolaklah 133 minit. Okay, kita tolak dengan 112.5 minit. Okay, dapatlah jawapan kalau kat situ dia bagi 20.5 minit. Itu beza masa antara perjalanan Encik Raven dengan Encik Manaf. Okay, selesailah soalan ini. Macam tu. Okay. Okay kelas, ada apa-apa soalan tak? Untuk hari ni cikgu nak berhenti kat sini. Ada apa-apa soalan tak? Cuba kita ulang. Ada, boleh. Sebab nanti hari Isnin cikgu masuk graf laju masa. Kita kan ada dua jenis graf kan? Satu graf jarak masa, satu graf laju masa. Okay. Jadi kalau kita ulang balik daripada awal tu, graf jarak masa, cara melukis, gunakan persamaan atau guna jadual, bagaimana mentaksir graf, bagaimana mentaksir graf jarak masa, ulang kaji sikit form 2, bagaimana cari kecerunan, kemudian kita cari laju guna kecerunan, cari laju guna kecerunan. Okay. Cari laju tak semestinya guna kecerunan juga, kita boleh guna kaitan antara jarak laju masa. Okay. Kemudian kita cuba selesaikan masalah apabila ada gerakan dengan laju berbeza. Okay, kita selesaikan masalah, ada dua soalan dalam teks yang kita cuba selesaikan.